Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 15 Ogos 2022 bersama dengan saya Nur Syah Mama Amin. Mahkamah Persekutuan hari ini dimaklumkan bahawa bukti baru dalam kes rasuah SRC International tidak diberi kepada Najib Razak. Ketua Peguam Bela berhujah, keterangan tambahan itu mengandungi bukti yang menunjukkan konflik kepentingan membabitkan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Hisham T. Pokte dalam hujahnya berkata, jika bukan kerana sampul surat tanpa nama yang dihantar kepada Najib di antara 9 Mei dan 7 Julai, maka pasukan pembelaan tidak akan menyedari kewujudan bukti baru itu. Mahkamah juga diberitahu bahawa Najib tidak mengetahui tentang dakwaan penglibatan Nazlan dalam penubuhan SRC melalui jawatannya sebagai peguam di Maybank Investment. Nazlan adalah Hakim Mahkamah Tinggi yang mendapati Najib bersalah terhadap 7 pertuduhan penyalahgunaan RM42 juta dana SRC dan memerintahkannya dipenjara 12 tahun serta didenda RM210 juta pada 28 Julai 2020. Sementara itu, ketika ditemui di perkarangan mahkamah, Hisham berkata sekiranya mahkamah menerima permohonan bukti tersebut, ia akan memberi wajah baru kepada keputusan kes SRC oleh Mahkamah Tinggi sebelum ini. So the consequence will be, possible consequence will be, there might be a retrial because of this additional evidence. Right? We now await the response by the prosecution and the decision of the federal court. Mahkamah Persekutuan ketika ini sedang mendengar permohonan pasukan peguam Najib untuk mengemukakan bukti baru sebagai sebahagian daripada usaha untuk membatalkan sabitan dan hukuman terhadapnya dalam kes itu. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya V. Sritam Baharam berhujah, permohonan penyerahan bukti baru Najib hanya berdasarkan kenyataan individu tertentu kepada SPRM. Ini apabila bukti yang cuba diajukan Najib adalah mengenai apa yang dikatakan oleh 5 saksi kepada SPRM semasa siasatan. Sritam Baharam berhujah bahawa Mahkamah Persekutuan harus menolak bukti itu kerana afidavit sokongan Najib berdasarkan keterangan kabar angin atau hearsay. Sementara itu, ketika ditemui pemberita, Sritam Baharam berkata bukti baru yang didakwa dikaitkan dengan Hakim Nazlan telah dibangkitkan dalam Mahkamah Tinggi sebelum ini. Well, we say that it would have made no difference. Even if they had known, it would have made no difference. And our case is they knew all the issues they are raising now were already before Nazlan. So it is belated. Prosiding di hadapan mahkamah akan disambung semula pagi esok dengan Peguam Najib dijangka mengemukakan hujah balas terhadap penghujahan pihak pendakwaan berhubung permohonan menyerahkan bukti baru itu. Kita ke perkembangan berikutnya. Pengerusi BN Ahmad Zaid Hamidi berpandangan jika PRU15 diadakan tahun depan, gabungan itu bakal berdepan laluan lebih sukar atas beberapa faktor. Zahid berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan majlis penutup Konvensyen Wanita BN di Kuala Lumpur semalam. Dan kita merasakan bahawa tahun depan tidak berapa sesuai untuk diadakan oleh kerana faktor-faktor ekonomi dan kadar inflasi yang akan bertambah. Dan saya fikir tahun ini adalah paling sesuai untuk kita mengadakannya. Katanya kesiapsiagaan BN untuk menghadapi PRU ke-15 telah dimulakan di semua peringkat dengan rancangan untuk bersaing dengan semangat underdog. Dan kita berusaha ke arah untuk dominan pada kali ini walaupun kita adalah merupakan parti underdog yang diserang daripada pelbagai sudut, terutama daripada isu-isu yang banyak ditujukan pada kita. Zahid yang juga Presiden UMNO itu sebelum ini telah beberapa kali mendesak agar PRU diadakan segera, khususnya apabila sokongan rakyat memihak kepada mereka selepas memenangi PRN Melaka dan Johor. Baik, sementara itu Ismail berkata dia hanya akan membubarkan parlimen jika kajian wanita BN membuktikan gabungan itu mampu memenangi PRU15. Perdana Menteri berkata ini kerana wanita BN berada di barisan hadapan dalam mengumpul tinjauan suara bagi gabungan itu menjelang pilihan raya. Jadi,
Untuk saya bubarkan parlimen, saya nak dapat laporan lengkap daripada wanita. Lepas dapat laporan lengkap daripada wanita, menunjukkan kita boleh menang, saya akan bubarkan parlimen. Yang penting kita masuk pilihan raya, kita mesti menang. Masuk pilihan raya cepat hanya untuk memuaskan hati beberapa pihak. Bukan itu yang boleh saya lakukan. Saya akan bubarkan parlimen apabila laporan wanita menunjukkan kita menang. Berita seterusnya. Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Juan membidas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob kerana gagal bertemu wakil PN seperti yang dijanjikan. Wan Saiful turut menyifatkan kenyataan Ismail yang mendakwa dia telah bertemu dengan wakil PN sebagai satu penipuan dan tidak beradab. Dalam satu hantarannya di Facebook, Wan Saiful berkata perjumpaan santai pada waktu rehat di Dewan Rakyat tidak boleh dianggap sebagai satu perjumpaan rasmi di antara PM dan PN. Sabtu lalu, Ismail memaklumkan dia telah bertemu dengan Bendahari PN Ahmad Samsuri Mukhtar dan Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin pada 4 Ogos lalu. Sebelum ini, PN menyatakan kekecewaan mereka terhadap Ismail yang dilihat tidak serius dalam memenuhi syarat penting dalam perjanjian gabungan itu dan Perdana Menteri. Terdahulu, Berita Harian melaporkan PN dikatakan sedang mengusahakan pertemuan baru dengan Ismail bagi membincangkan tuntutan mereka, khususnya jawatan Timbalan Perdana Menteri. Ahmad Samsuri berkata, pertemuan pada 4 Ogos lalu memerlukan satu lagi ruang agar delegasi penuh PN dapat bertemu Ismail. Ahmad Samsuri yang juga Menteri Besar Terengganu berkata, pertemuan santai di Dewan Rakyat itu hanya berkisar kepada isu tertangguh di antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nusha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.